Pengenalan teori tingkah laku adalah satu pendekatan yang memberi fokus kepada sesuatu tingkah laku yang diperhatikan, iaitu menumpukan kepada faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya tingkah laku, pengalaman pembelajaran yang boleh membawa kepada perubahan, menentukan strategi rawatan yang sesuai untuk klien secara individu serta penilaian teliti terhadap tingkah laku sasaran. Terapi tingkah laku berkembang dalam 4 bidang, iaitu pembelajaran klasik, pembelajaran operan, teori pembelajaran sosial dan terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku, behavior therapist. Kelompok utama iaitu B.F. Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura. Konsep utama ialah fokus kepada pemerhatian tingkah laku luaran yang boleh diubah, mencadangkan tingkah laku tidak normal kesan kepada proses pembelajaran. Terapi ini digunakan untuk mengubah tingkah laku tidak normal, juga dikenali sebagai modifikasi tingkah laku, menggunakan prinsip pembelajaran dalam penyelesaian kecelaruan tingkah laku. Aplikasi iaitu fokus utama untuk klien yang fobia, iaitu fobia dengan laba-laba, kemurungan, kecelaruan seksual, kecelaruan tingkah laku, kanak-kanak ketagihan dadah atau merokok, masalah gagak, pencegahan penyakit kardiovaskular, obsesif kompulsif. Teknik-teknik yang digunakan iaitu pelaziman bertentangan pelaziman klasik. Pelaziman klasik ini itu tindak balas baru digunakan untuk mengubah tingkah laku lama. Contoh tindak balas perokok terhadap kegiatan merokok, iaitu kita mengajar perokok tentang keburukan merokok dan kita melihat tingkah laku baru iaitu tidak merokok. Terapi yang digunakan ialah terapi pendedah exposure therapist dan terapi aversion therapist. Next saya akan serah kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Yahya. Nombor matrik D183108223. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai terapi pendedah ataupun terapi pendedahan. Maksud terapi pendedahan adalah teknik tingkah laku yang melibatkan individu menghadapi ketakutan terhadap objek ataupun situasi yang menyebabkan kehadirannya rasa cemas dan tertekan. Okay, untuk matlamat utama terapi pendedahan ini adalah untuk mengurangkan rasa tidak rasional yang seseorang kaitkan dengan rangsangan, iaitu objek dan situasi. Rangsangan tersebut adalah terdapat dua rangsangan, iaitu rangsangan luaran yang mana termasuk objek, tidak takut terhadap objek, haiwan, aktiviti dan lain-lain. Satu lagi rangsangan adalah rangsangan dalaman seperti fikiran yang ditakuti dan sensasi fizikal yang tidak selesa. Hasil daripada terapi ini, individu yang melalui terapi tersebut akan digantikan perasaan takut itu kepada reaksi baru, iaitu rasa ketenangan. Terapi pendedahan sebagai bentuk desensitasi yang merujuk kepada penurunan respon emosi terhadap sesuatu yang negatif setelah berulang kali terdedah kepadanya. Maknanya selepas melakukan terapi pendedahan ni, pesakit akan mula berkurang ataupun mula timbul reaksi baru, yang mana reaksi tersebut adalah reaksi ketenangan walaupun mereka menghadapi situasi ataupun menghadapi objek tersebut secara hadapan. Okey, dalam slide ini, individu didedahkan dengan objek ataupun situasi yang menyebabkan mereka mengalami kebimbangan. Macam saya cakap tadi, terapi ini meminta klien yang mengalami fobia terhadap sesuatu ataupun situasi tersebut untuk membayangkan keadaan tersebut. Yang kedua, kaitkan relaks yang hebat dalam keadaan dan situasi yang melahirkan rasa bimbang. Walaupun mereka membayangkan situasi yang membimbangkan tersebut, tetapi kaunselor perlu tetap menyuruh mereka relax yang mereka katakan relax
yang hebat, relax yang tak macam ni, relax yang betul-betul walaupun situasi tersebut menakutkannya, mereka masih boleh kawal ketakutan tersebut. Joseph Wolper 1958 hingga 1973, Theory of Reciprocal Inhibition. Pesakit diajar untuk relax otot-otot dan gambarkan secara visual ketakutan mereka. Macam tadi, Atai tadi, pesakit diajar, maknanya kaunselor ajar pesakit untuk relaxkan otot-otot. Maknanya duduk dalam keadaan yang selesa dan tidak menyebabkan terganggunya proses terapi tersebut. Contoh tu, kanak-kanak fobia dengan kucing. Apabila melakukan terapi tersebut, kemungkinan apabila kanak-kanak tersebut menghadapi situasi yang betul-betul, mereka akan berkurang rasa takut. Walaupun tidak hilang, kemungkinan akan berasa kurang sedikit rasa takut tersebut. Seterusnya, teknik terapeutik. Teknik seterusnya adalah teknik terapeutik. Apa itu terapeutik? Terapeutik adalah suasana yang tenang tanpa gangguan bising, bau yang busuk dan suhu yang selesa. Klien diajar untuk menghadapi rangsangan ataupun stimuli kebimbangan dengan tenang. Maknanya kaunselor tersebut perlu mengajar klien untuk menghadapi ketakutan ataupun fobianya dengan tenang tanpa mendatangkan mendatangkan mara bahaya seperti serangan panik. Untuk menggunakan teknik ini terdapat 3 langkah. Langkah utama, yang pertama, kenal pasti stimuli ataupun rangsangan yang menyebabkan ketakutan ataupun kecemasan ataupun cemas. Maknanya klien dan kaunselor tersebut perlu mengenal pasti rangsangan utama yang menyebabkan fobia tersebut. Apabila klien ataupun kaunselor tersebut mengenal pasti, akan lebih mudahkan untuk melakukan proses teknik terapeutik ini. Yang kedua, latih klien untuk relax. Latihan System of Progression Deep Muscle Relaxation. Maknanya klien perlu duduk dalam keadaan tenang untuk melonggarkan otot-otot ataupun lebih kurang duduk dalam keadaan yang selesa. Yang ketiga adalah proses desensitisasi bermula. Klien gambarkan kelemahan rangsangan kebimbangan. Apa itu desensitisasi? Desensitisasi adalah satu teknik yang dipelopori oleh Joseph Wolper. Ataupun rawatan yang dipelopori oleh Joseph Wolper. Terapi tingkah laku membangunkan satu teknik yang dipanggil desensitasi sistematik untuk rawatan gangguan berkaitan kecemasan atau fobia. Yang ini berkaitan dengan serangan panik lah. Teknik didasarkan pada prinsip-prinsip penyesuaian klasik dan premis bahawa apa yang telah dipelajari dikondisikan boleh tidak diketahui. Penyelidik yang mencukupi menunjukkan bahawa desensitisasi sistematik berkesan untuk mengurangkan kebimbangan dan serangan panik yang berkaitan dengan situasi yang menakutkan. Maknanya penyelidik telah mengiktirafkan bahawa teknik teknik desensitisasi ni bahawa berkesan digunakan dalam proses rawatan mengurangkan fobia. Itu sahaja untuk pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya nak tegangkan mengenai terapi admission. Kalau salah maafkan saya kalau saya tersalah sebut.
iaitu melibatkan tingkah laku yang perlu diubah atau rangsangan yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak disukai. Contohnya seperti macam tulis kat sini, kejutan elektrik, kata-kata kesat, benda yang meloyakan. Dan kalau saya boleh tambah kat sini dengan contoh macam membuang sampah merata-rata ataupun lebih kurang macam buat satu perkara yang dianggap sebagai pengotor dan sebagainya. Dan terapi ini sesuai digunakan bagi mereka yang berada dalam masalah, contohnya seperti masalah merokok, ketagihan arak, ketagihan menonton video lucah, ketagihan dadah dan pelbagai lagi masalah-masalah yang melibatkan tingkah laku lah. Baiklah, yang kedua ini adalah pengurusan kontingensi ataupun pelaziman operasi, iaitu strategi rawatan yang boleh digunakan. Strategi rawatan yang melibatkan sesuatu tingkah laku yang boleh diubah dengan mengubah kontingensi yang dilakukan. Dan antara teknik-teknik ataupun cara-cara kita boleh gunakan adalah yang pertama dengan positive reinforcement strategies, iaitu mengubah tingkah laku pesakit berkenaan penjagaan diri, penyelenggaraan persekitaran, frekuensi interaksi sosial yang positif. Maksud dia apa kat sini? Contoh dia macam selalu mendengar apa luahan hati dia, apa yang dia nak cerita, kita dengar je. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intention strategies, iaitu mengurangkan tingkah laku, mengurangkan atau menghapuskan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini dengan menggunakan kaedah denda. Maksud dia kat sini adalah dengan contoh dia macam macam kita nampak pesakit klien tu tengah isap rokok. Jadi macam mana? Kita panggil dia, kita denda dia, sebat ke denda dia, kita sebat dia ke dengan wang tunai ataupun dengan rotan dia ke. Lebih kurang contoh dia macam tu lah. Itu adalah intention strategies yang dimaksudkan di sini. Yang terakhir sekali adalah kekurangan terapi tingkah laku ini, iaitu yang pertama mungkin mengubah tingkah laku tetapi tidak perasan. Kita tengok mungkin kalau kata dia tu merokok, dia dah tak merokok dah, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan dia tu dah tak merokok, dan dia pun dah berhenti merokok, tapi kita tak sedar. Yang kedua, mengetepikan faktor-faktor hubungan dalam terapi. Yang ini adalah maksud dia dengan kita mengetepikan faktor-faktor hubungan ini, contohnya dia tinggalkan kawan-kawan dia yang memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Contohnya macam kawan-kawan dia tu isap rokok, isap dadah, minum arak apa semua, dia tinggalkan kawan-kawan dia tu. Yang ketiga adalah memberi insight. Yang terakhir sekali, mengetepikan pengalaman-pengalaman silam yang mungkin mempengaruhi tingkah laku semasa. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.